Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Ahad 8 Ramadan 1443 bersamaan dengan 10 April 2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Fussilat. Surah Fussilat dikenali juga dengan nama Hamim As-Sajdah, tapi masyhur dengan nama Fussilat. Jadi insya-Allah kita akan mula dengan muqaddimatus surah, intisari surah dia. Kemudian kita akan pergi kepada beberapa ayat yang telah disusun mengikut pembahagian dalam tafsir Al-Muharrar ini, iaitu ayat 1 hingga 8. Ayat 1 tu Hamim tu 1 dah. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita tentang kedudukan Al-Quran. Bagaimana orang kafir tak mau mendengarnya, dia tutup telinga, dia kata telinga dia sombak, macam-macam dia punya alasan yang tak cerdik untuk tidak menerima Al-Quran. Kita pun jangan ikut tak cerdik lah orang Islam. Jangan kata saya tak ada masa nak mengaji Quran, saya tak ada masa nak belajar. La. Kan itulah ahli motivasi kata, jangan tunggu ada masa baru baca Quran, tapi peruntukkan masa untuk baca Quran. Baru dia dapat. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada muqaddimah dan huraian surah. Intisari surah dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
Balik semula kita kepada muqaddimah surah. Para pelajar tengok balik dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman muka surat 1038. 1038 itu muqaddimah surah. Ini panggil muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah makkiyatun. Wa naqala al-ijma'u ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Jadi ramai ulama tafsir mengatakan ijma' surah ini makkiyah, turun di Mekah. Mengandungi 54 ayat. Ayat dia 54. Dinamakan surah Fussilat. Tulis pelajar, nama dia panggil sababut tasmiyah. Dinamakan surah ini dengan nama surah Fussilat. Kenapa? Sebab di awal surah yang kita baca tadi, ayat yang ketiga, kitabun fussilat ayatuhu. Ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan satu persatu. Tak ada ayat yang Allah turun tidak dipahami oleh Nabi SAW. Tidak dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, para sahabat salafus salih. Tak faham, tidak ada. Kalau kita tak faham, cerita lain. Siapa kita? Kerana pada permulaan surah ini ditegaskan tentang hakikat Al-Quranul Karim, iaitu diturunkan oleh Allah yang amat pemurah, lagi amat pengasihani, dengan dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu dengan bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Jadi orang yang baik, otak dia terbuka, dia akan belajar dan dia akan buat apa? Dia tahulah apa yang dia belajar itu. Yang kita bimbangnya otak sombak, dia panggil otak tersombak. Tak tahu apa nak kata. Surah ini juga dinamakan, tanda pelajar, surah ini juga dinamakan dengan Hamim As-Sajdah. Jadi Hamim itu banyak kan? Kita dah belajar dulu Hawamim itu berapa? Ada banyak surah. Tapi surah ini dipanggil Hamim As-Sajdah kerana surah ini mengandungi ayat sajadah yang kita disunatkan sujud tilawah di situ. Yakni ayat yang disunatkan sujud tilawah semasa membaca atau mendengarnya daripada orang lain baca. Maka terkenal dengan nama Hamim As-Sajdah. Tapi hak paling masyhur dianya As-Fussilat. Intisari kandungan surah ini, menghuraikan soal tauhid yang membuktikan keesaan, kekuasaan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla disertakan dengan dalil-dalilnya. Kerana itu kita mengatakan agama kita ni agama berdalil dan juga bertaklil. Kena faham, tak dalil itu makna dalil jelas. Yang kedua dipanggil ta'lil. Boleh je kita gunakan qiyas dengan qiyas yang salim, qiyas yang betul, boleh. Tapi kalau qiyas tak betul, jangan main ni pusing ke belakang. Orang lain tak. Di samping itu diberi amaran kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran hakikat ini. Siapa dia lawan kena. Dengan memberikan contoh tentang apa yang telah terjadi kepada orang-orang yang telah lalu yang dibinasakan disebabkan keingkaran mereka. Mereka degil, kerah kepala, Allah kata aku binasakan mereka. Mengenai soal dakwah Islamiah dan tingkah laku orang-orang yang menjalankan penyiaran Islam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahawa tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan Allah
dan mematuhi perintah Allah. Serta Allah sendiri, serta ia sendiri, pendakwah itu, dia ajak orang dan dia sendiri mengerjakan amal yang saleh sambil berkata bahawa dia adalah dari orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Kita sepatut pendakwah ni ajak orang kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai di atas nama dasar Ahlus Sunnah, maka kita mempertahankan apa yang telah ada dalam sunnah Nabi dengan ajarannya, dengan ibadatnya, dengan zikirnya, bukannya mempertahankan zikir yang pelik-pelik dengan cara berzikir pula pelik, tidak menjaga batasan syariat, bercampur gaul laki-laki perempuan, bersalam tina jata kata orang, tiba-tiba ini yang diangkat, di-up naik, konon-kononnya tidak bercanggah dengan amalan Ahlus Sunnah. Apa yang tidak bercanggah? Nyatakan kepada kami. Maka ini sepatutnya pendakwah. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada umat manusia tanda-tanda kekuasaannya di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka akan kebenaran Al-Quran. Yakni Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka terutama golongan yang engkar dari semasa ke semasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan umat manusia, dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah dan keesaan yang terdapat di merata-rata alam langit dan bumi serta pada diri mereka sendiri. Dari perkara-perkara yang sangat-sangat menakjubkan yang menimbulkan keimanan dan keyakinan. Dengan itu akan jelaslah kepada mereka bahawa segala yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar min indillah, dari sisi Allah azza wa jalla. Itu muqaddimah intisari dalam kitab kita Pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ni kita pula bagi kita kutip muqaddimah dalam kitab Al-Muharrar. Kelebihan surah ini tidak ada hadis khas yang menyebut tentang dia, tapi ada salah satu daripada ayat dia tu kita kena sujud tilawah. Kerana itu dinamakan Hamim As-Sajadah. Hamim As-Sajadah. Maqasidus surah, objektif surah ini apa dia? Min ahammi maqasidi hadhihi surah, di antara objektif utama surah ini, iqamatul adillah ala wahdaniyatillahi ta'ala wa qudratihi, nak menegakkan dalil di atas keesaan Allah dan kekuasaan Allah, dan menyatakan bahawa Quran ini datangnya, turunnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Di antara tajuk yang dibincangkan dalam surah ini ada 11 perkara secara poin. Yang tadi tersusun macam tu. Secara tersusun, secara poin dianya. Yang pertama, tajuk yang pertama, Madhul Quran wa bayanu syarafihi. Allah Ta'ala puji Al-Quran dan Allah nyatakan kemuliaan Al-Quran. Dia puji, dia nyatakan kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, bayanu mauqif al-kufar min Al-Quran. Allah nyatakan sikap puak kafir terhadap Al-Quran. Dengar, buat tak dengar. Sama ada dia sumbat telinga atau dia buat hingar bangar. Itulah perangai puak kafir zaman dulu. Puak-puak kerah kepala zaman kita ini pun macam tu juga. Yang ketiga, zikru ba'di mazahiri qudratillah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, seperti kejadian bumi, terdapat di atasnya bukit bukau, terdapat di dalam perut, di atas perut bumi ini makanan-makanan yang disediakan untuk makhluk yang bernyawa. Allah Ta'ala ciptakan 7 lapis langit, menghiaskan langit dunia dengan bintang-bintang,
Itu di antara. Yang keempat, inzarul musyrikin, amaran, peringatan kepada puak-puak musyrik yang lari daripada mendengar Al-Quran, bahawa kamu nanti akan ditimpa azab sebagaimana umat yang terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Di antara contoh yang dibawa, apa yang berlaku kepada kaum Samud yang telah pun binasa dengan tempikan suara, letusan suara yang begitu dahsyat. Yang kelima, zikru ba'di masyahid yaumil qiyamah. Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada suasana, gambaran suasana hari kiamat. Dan bagaimana keadaan orang kafir yang cukup dahsyat pada hari itu. Seperti anggota-anggota mereka menjadi saksi setelah mulut mereka dikunci. Yang ke-6, tulis nombor 6. Yang ke-6, Allah Ta'ala nyatakan keadaan orang mukmin dan nikmat yang mereka dapati, serta kelebihan berdakwah pada jalan Allah dengan cara yang baik dan hikmah kebijaksanaan, serta Allah Ta'ala ingatkan kita sentiasa mohon perlindungan dengan Allah, al-isti'azah billah, daripada gangguan dan hasutan syaitan. Yang ke-7, Allah nyatakan beberapa ayat, bilangan ayat yang menunjukkan di atas keesaannya, kekuasaan Allah dengan menghidupkan balik orang-orang yang mati. Hidup balik orang yang mati. Yang ke-8, Allah Ta'ala nak tenangkan hati Nabi dengan membawa kisah-kisah yang lalu. Yang ke-9, menyatakan dalil bahawa Quran ini datang daripada Allah Azza wa Jalla dan membatalkan tuduhan-tuduhan jahat puak-puak kafir. Kafir kata tak betul lah. Yang ke-10, menyatakan betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla dan hanyalah kepada Allah dikembalikan ilmu tentang bilakah kiamat. Jangan duk pandai-pandai. Sekarang ni orang ada buat ramalan pelik-pelik, kita kata tak usah duk cari, tak usah duk berteori, berkonspirasi, tak perlu. Yang ke-11, Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada tabiat manusia ketika senang dan ketika susah. Ada orang senang syukur, ada orang senang sombong, ada orang susah sabar, ada orang susah mengamuk, macam-macam. Kita jangan masuk dalam kumpulan itu. Itu yang ke-11. Yang ke-12, khutimatis surah. Allah Ta'ala tamatkan surah ini dengan menyatakan hikmat. Allah Ta'ala sentiasa tengok kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala Allah Ta'ala perlihatkan kepada hambanya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di langit, di ufuk, dengan cakrawalannya yang tinggi, supaya mereka mengetahui bahawa benarnya apa yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, benarnya apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada tafsir ayat. Ayat ini jangan bimbang, tidak panjang. Walaupun nombor ayat agak panjang, tapi dia tak panjang sangat. Sebab apa tak panjang? Sebab Hamim tu satu dah ayat. Hamim, so ayat dah tu. Baik, kita pergi kepada huraiannya para pelajar sekalian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
Apa dia makna Hamim? Tengok nota di bawah, senang je. Dia kata, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Hamim, Allah Ta'ala yang mengetahui apakah maksud dia. Kita tak usahlah terperangkap dengan gerakan batiniah yang duk mengorek benda-benda pelik-pelik, akhir sekali terjebak dengan ajaran yang pelik. Ajaran yang pelik setelah diputuskan oleh majlis fatwa, akhir sekali dibongkar balik untuk menghilangkan kepelikan bagi masyarakat yang berfikir, menambahkan kepelikan. Pelik. Benda yang salah jadi tak salah. Ajaib dunia. Tulis para pelajar, Hamim. Hamim. Ayat ini dia panggil dalam bahasa dia panggil al-huruf al-harfan. Dua huruf daripada huruf al-muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni huruf yang dibaca bersambung, ditulis sambung tapi dibaca mengikut huruf asal dia. Ha, mim. Allah Ta'ala mulakan sebahagian daripada surah Al-Quran dengan huruf ini untuk menyatakan i'jazul Quran. I'jaz. Para pelajar ditulis i'jaz, alif ain ji alif zai. I'jaz. I'jaz ni maknanya Al-Quran ini melemahkan orang lain, tak boleh cabar dia. Dia panggil challenge sekarang dah. Al-Quran mencabar manusia atas dunia ni, cuba bawa mari. Buat serupa Quran ataupun lawan Quran lebih baik. Tak akan mungkin. Sedap walaupun Allah Ta'ala bawa dengan dua huruf yang digunakan oleh orang Arab, tapi mereka tak boleh nak tiru. Satu lagi dia panggil majaz. Tulis ni pelajar, jangan tukar. Majaz. Majaz dengan makna cakap pinjam. Macam kita dalam surah Yusuf, was'alil qaryata allati kunna fiha. Pergi tanya kampung. Tanya kampung. Kampung boleh bercakap? Kampung boleh kecek? Tak boleh. Pas tanya mana? Maknanya pergi tanyalah orang kampung tu, ahli kampung itu. Was'alil qaryata. Sama juga kita. Kalau kita masak nasi kan, dia kata, tengok dapur, tengok puyuk gelegak. Kalau puyuk gelegak, puyuk mendidih, boleh makan nasi kita? Hancur habis. Bukan puyuk. Nasi dalam tu, beras dalam. Itu dia panggil bahasa majaz. Jadi cuma timbul lagi ikhtilaf. Sebagai ulama, dia kata ada majaz kita dalam Quran. Jadi perbahasa itu panjang. Yang pentingnya, orang bahasa Arab disebut dua. I'jaz, satu lagi majaz. Mari kita pergi kepada ayat yang kedua. Tanzilum minar rahmanir rahim. Turunnya kitab ini dari Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Turunnya ayat Quran ini. Ayat Quran ini mari daripada Allah. Hadzal Quran munazzalun, diturunkan. Daripada mana? Dari langit dunia. Asalnya dari Lauhil Mahfuz. Mari turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allazi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Allah Ta'ala ni rahmat dia meliputi segala sesuatu. Di antara rahmat Allah Ta'ala, dia turunkan Al-Quran yang mengandungi ilmu, petunjuk, cahaya, penawar, rahmat dan segala kebaikan terdapat dalam Al-Quran. Kita rasa macam tak ada. Kita yang tak belajar, kita rasa tak ada. Orang yang belajar, orang yang tadabbur, orang yang sentiasa mengorek Al-Quran, belajar Al-Quran, dia akan jumpa banyak benda dalam Quran ini. Kalau kita tak belajar, kita asyik yang kita duduk, yang kita tahu tu jelah. Quran ni yang buat ubat, ambil berkat, surah-surah tertentu dibaca untuk tujuan tertentu. Kita kata kenapa begitu? Mana ada surah tertentu baca untuk tertentu? Dan kita kena baca mengikut apa yang Allah SWT turunkan kepada kita. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, para pelajar sekalian. Baik, Kitabun
turun daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat 3, Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyya. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Itu nama dia fussilat. Maknanya satu-satu ayat itu jelas. Nabi faham semua yang diturunkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda pula menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya apa yang telah diturunkan oleh Allah. Sahabat pula ajar kepada tabi'in, ulama tabi'in ajar kepada yang selepasnya, turun-temurun sambung bersambung sampai ke zaman kita hari ini. Tapi kalau kita tak faham tu bukan salah Quran, salah kita tak mengaji. Nak kata apa? Mari kita belajar. Maknanya wadih, jelas, dan sifat dia Qur'anan Arabiyya. Kitab Quran dengan bahasa Arab. Ini dia panggil mangkap, kelebihan Allah Ta'ala beri kepada bahasa Arab. Selagi ada Quran, bahasa ini mulia sebab dia menjadi kalamur Rabb. Liqaumin ya'lamun al-lisan al-arabi. Bagi orang yang pandai bahasa Arab ataupun belajar, dia bukan Arab. Macam kita ini bukan Arab. Kita Melayu. Ada setengah orang dia mengaku dia Arab, tapi tak erti cakap Arab. Nah, tak apalah, kata apa. Yang pentingnya kita jadi lisanun Arabi. Walaupun kita ni orang Jawa, orang Arab Mekah dia panggil Jawi. Entah Jawi, Jawa, dia tak. Kita sini kalau kata Jawa Indonesia, Jawa tu semua mari Nusantara ni Jawa belaka ni. Ida kepek ni Jawa belaka. Jawa entah. Jawa tak Jawa pun kalau dah belajar bahasa Arab dia panggil lisanun Arabi. Melayu, Jawa, Nasabi. Mana nasak dia Jawa, Melayu, tapi bahasa dia Arab. Maka orang ni yatamakkanuna min fahmihi wa tadabburihi wal intifa'i bi bayanihi. Orang ni akan mendapat manfaat dengan dia belajar Quran, dia tadabbur Quran, dia mendapat manfaat daripada Al-Quran. Apa dia sifatul Quran? Di antara sifatul Quran selain daripada ayat yang jelas itu, basyiran wa nadhira. Al-Quran membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman, naziran, dan membawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Orang beriman dan orang ingkar, dua si kerja Quran. Yubasyir, Al-Quran beri khabar gembira bagi orang yang beramal soleh dan memberi amaran kepada orang yang kufur dan melakukan amalan yang buruk dengan perbuatan yang tidak baik. Na'udzubillah. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ya Rabb. Dalam pada itu, kebanyakan mereka berpaling engkar, tidak mahu mengetahui dan memahaminya, tak mahu faham, tak mahu belajar, tak mahu dengar pun. Maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya. Tak terima dan tidak mematuhinya. Jadi ayat ini turun kepada Quraisy, fa'arada kufar Quraisy. Kebanyakan kafir Quraisy lari daripada dengar Quran, mengambil manfaat daripada Quran. Kalau dia dengar pun, dia panggil dengar yang tak berfaedah. La yasma'una sama'a qabul. Dia dengar, baik. Bila dia dengar Nabi baca Quran, tasfik, tepuk tangan, bersiul, macam-macam. Kita hari ni ada juga ni, sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz, para pengedit video, admin, tolong jangan jadi jahiliah ketika mengedit ayat-ayat Quran. Baca Quran dengan muzik toteng-toteng. Baca hadis dengan muzik. Mana ada macam ni? Sucikan Quran itu daripada bunyian yang lain. Sucikan doa-doa kita daripada diiringi dengan alat-alat muzik yang menjadi khilaf di kalangan ulama itu. Kadang-kadang video ustaz pun keluar macam tu juga. Jadi kita minta maaf banyak. Sebab itulah video yang kita tidak benarkan masuk muzik-muzik
Kalau ada suara latar pun dia panggil iqa', mana suara biasa gitu ya. Kalau orang lain buat itu luar, orang lain yang buat, bukan kita buat. Kalau ana buat, admin kita buat, kita memang tak bagi. Jadi orang lain yang buat apa kena hormatlah pandangan kita. Jadi puak-puak kafir a'rada, tak mau dengar. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 3 Allah gambarkan mereka walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Puak-puak kafir ni dengan amaran yang diberi oleh Rasul mereka tinggal, lari, tak mau dengar. Apa sebab tak mau dengar ni? Oh, tengok dia punya alasan. Dengar ni pelajar-pelajar semua. Puak-puak kafir ni mencari alasan untuk tak dengar Quran. Dia kata apa? Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Dan mereka berkata, hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis menghalang kami daripada memahami apa yang kau serukan kepada kami. Sombong. Dia mari tengok. Hati kami ni tak boleh terimalah sumbak. Wa fi adhanina waqrun. Dan pada telinga kami penyumbat menjadikan kami tidak dapat mendengarnya. Ya Rabb. Jadi Allah Ta'ala ketika mensifatkan Quran yang begitu jelas, tapi orang kafir lari tak mau dengar. Bahkan mereka buat alasan pula kenapa dia tak dengar. Dia kata apa? Hati kami sumbaklah, tertutup. Tak boleh faham apa yang kau cakap ni Muhammad. Telinga kami pun ada sumbak. Kami tak dengar apa yang kau cakap. Punyalah sombong puak kafir ni. Tunggulah sekejap. Sombong. Wa min bainina wa bainika hijab. Serta di antara kami denganmu ada sekatan. Oh, kita dua ni ada sekatan lah Muhammad. Kita bukan tak nak ikut awak, tapi kita tak boleh ikut. Oh, sebab kita tersekat. Sekat dengan apa benda sekat. Memisahkan pahaman kita. Kita punya pahaman berlainan. Tak boleh nak cakap. Jadi oleh kerana kita pahaman yang berlainan, jadi kami tak boleh nak cakap apa yang kau cakap. Tak faham apa yang kau kata, hai Muhammad. Dia punya sombong, tak mahu terima sampai begitu sekali ya. Fa'mal innana 'amilun. Allah, sombongnya awak. Oleh itu, bekerjalah engkau untuk agamamu. Sesungguhnya kami juga tetap bekerja untuk mempertahankan kepercayaan kami. Mu buat hakmu, kami buat hak kami. Jadi puak kafir pun kerah kepala dia guna sistem apa? Mu punya pasal lah. Macam kita hari ni lah. Sebahagian daripada masyarakat hari ni cakap macam tu juga. Tak sedap cakap banyak lah Ustaz. Kubur masing-masing. Sedap dia kubur masing-masing ya. Dia ingat kubur tu macam mana? Cakap. Baiklah. Bila selesai daripada duk cakap dengan puak kafir ni, maka Nabi SAW menyatakan siapa dia. Kita kadang-kadang kita kena bertegas. Tak boleh biar orang kata kita macam-macam. Orang tuduh kita macam-macam, orang attack kita macam-macam. Kita kena jawab sekali-sekala. Tapi bukan sentiasa menjawab tuduhan, kalau tidak kita tak boleh buat kerja lain. Tengok ayat 6. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak kafir itu, kepada siapa sajalah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Aku ni manusia seperti kamu juga. Mari daripada dibawah bapa. Ayat ini juga memberi penjelasan bahawa tidak betul
Orang yang mengatakan Nabi itu mari daripada nur, daripada cahaya, memang sifat Nabi nur, tapi dia mari daripada mak ayah dia. Duk main Nur Muhammad itulah yang akan menimbulkan banyak ajaran yang pelik atas dunia ni. Walaupun aku manusia biasa, yang luar biasa Nabi apa dia? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tapi aku ni betul lah manusia, tapi ada pangkat, diwahyukan kepadaku. Manusia tapi menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa dia Allah wahyukan? Bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Ilahukum ilahu wahid. Jangan duakan Allah. Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka hendaklah kamu tetap teguh, istiqamah dia panggil. Tetap teguh, yakni istiqamah. Di atas jalan yang betul, lurus. Yang membawa kamu kepada mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Wastaghfiruh. Serta pohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita istiqamah dan kita istighfar. Bimbang, apa bimbang? Takut waktu kita melakukan ibadat itu banyak kelaraan, banyak kecuaian, banyak kelemahan, maka kita diminta supaya beristighfar. Ayat ini mengajar kepada kita dua perkara, ikhlas ibadat dan minta maaf dengan Allah kalau ada kekurangan. Kalau ada kekurangan. Itu di antara sebab rahsia kenapa baginda Nabi SAW selepas je solat, tengok kita ni, lepas solat, Nabi SAW mula dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Kata di para ulama pengkaji hadis, mengatakan bahawa Nabi kita SAW dia bimbang, takut-takut dalam solat tadi ada yang tak sempurna. Nabi bimbang. Kita tak bimbang. Ajaib wallah. Kita penuh dengan khayalan dalam salat. Nabi yang khusyuk pun masih lagi istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Wa wailul lil musyrikin, dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Siapa dia kumpulan itu? Kumpulan yang celaka itu siapa? Alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan mereka pula kufur, ingkar akan adanya hari akhirat. Para pelajar tanda sikit ayat ini. Ayat ini mengkata di para ulama tafsir, ulama tadabbur, dia kata ulama usul mengatakan dengan ayat ini menjadi dalil bahawa orang kafir itu dia panggil dituntut mukhatabuna bi furu'is syariah. Dituntut melakukan amalan syariat ni, zakat, puasa, solat, tapi dia tak boleh buat sebab dia kafir. Cuma di akhirat esok Allah tanya dia, malakum fi saqar, kenapa murid neraka? Dia kata apa? Qalu lam nakum minal musallin, kami tak solat. Dalam ni Allah Taala, alladzina la yu'tuna zakat, dia tak tunai zakat, sedangkan dia kafir. Kalau tunai zakat pun tak sah. Itu dia panggil dalam kaedah tulis pelajaran mengikut ulama usul al-fiqh. Hazihil ayah menunjukkan kepada annal kufar mukhatabuna bi furu'is syariah. Puak kafir itu dituntut dengan cabang-cabang hukum syarak ni, dituntut walaupun dia kafir. Ingatlah tu. Baiklah.
Kita tamatkan ayat kita dengan ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus. Allahu Akbar. Orang yang beriman dan amilus salihat, syarat dia beramal yang soleh. Tulis para pelajar, amalan nak jadi soleh mesti terdapat 2 syarat. Syarat yang pertama, ikhlas, semata-mata kerana Allah. Syarat yang kedua, mutaba'atun nabi, ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut apa yang direka oleh orang tu orang ni. Jangan. Baiklah. Tamatlah kita muqaddimah dan huraian ringkas 8 ayat di awal surah Fussilat. Sekarang ini kita pindah pula kepada al-fawaid al-ilmiyah wa tarbawiyah. Fawaid ilmiah dan fawaid tarbawiyah. Para pelajar, tanda dia punya faedah yang kita nak kutip di sini, insya-Allah. Apa yang kita nak kutip? Yang pertama, tengok kitabun fussilat ayatuhu. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. 1. Qur'anan Arabiyyah, bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang ada akal, yang berfungsi pemikirannya. Maka kata di ulama tadabbur, pengkaji tadabbur, dia kata apa? Ayat ini menjadi kewajipan kepada seorang yang pandai, mukallaf, meletakkan lafaz Al-Quran itu mengikut makna yang telah ditetapkan oleh bahasa Arab. Jangan duduk pindah-pindah. Ni kita duduk pindah ni, benda jelas, dalam bahasa pun jelas, dalam pegangan ulama salafus salih pun jelas, tapi kita kadang-kadang terperangkap dengan mainan kumpulan-kumpulan lain, seperti puak-puak Jahmiyah, puak-puak Qadariyah, puak-puak Batiniyah yang duk menafsirkan Quran mengikut selera mereka. Jangan. Kita kekalkan Al-Quran itu dengan lafaz asal yang dia ada, dengan huraian ulama. Jangan pula kata pegang lafaz asal kafir kita. Allah tak turunkan ayat Quran ini untuk kafir. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran untuk mengislamkan orang kafir. Jelas di situ. Kemudian Allah gambarkan Quran itu dengan bahasa Arab. Nazala bil lughatil arabiyyah. Turun dengan bahasa Arab. Jadi istilah-istilah dia pun kita kembali kepada Arab. Jangan duk imani istilah. Ni ada setengah geng-geng batiniah dia panggil. Puak batiniah ni dia tafsir Quran ikut selera dia. Batiniah yang karut, dia tafsir Quran mengikut kepahaman seks. Bismillah tu, macam-macam. Kita nak sebut malah lah. Tak payah sebutlah benda karut. Tapi kena tahu juga, kalau tidak nanti orang terperangkap. Dia kata ba tu air maning, mim, na'udzubillah. Memang karut lah. Kalau pihak kerajaan tak mengisytiharkan kekarutan dia, maka kita para pendakwah lah kena nyatakan benda tu karut. Jelaslah kepada kita Al-Quran itu bahasa Arab. Jangan ayat ini memuji, dia kata apa? Fihi manqabatun lil Arab, satu kemuliaan bagi orang Arab kerana Quran turun dengan bahasa mereka. Satu. Kita pergi kepada yang kedua. Basyiran wa fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Puak-puak kafir lari daripada dengar Quran. Mereka tak dengar. Kata di ahli tadabbur kata bahawa boleh kita kata tak dengar kepada orang yang tak ambil manfaat. Mu ni tak dengar Quran ke? Sedangkan dia baca Quran, dia guru Quran. Macam ada seorang tu dia mengaji Quran, pandai Quran, taranum Quran, tapi bila baca ayat-ayat yang dia rasa pelik,
dia pergi nak hura ayat mengikut yang kita kata awak ni tak ngaji Quran, mu tak dengar Quran. Bukan tak dengar, maknanya la yantafi' bihi. Dengar biduni intifa'. Jadi kata orang wujud kal adam, ada macam tak ada. Mu ni kau tak ada telinga. Kita kan kalau kita marah ke budak-budak tak dengar kata, awak ni ada telinga ke tak? Memang ada dua telinga. Tapi tak dengar kata macam tak bertelinga. Sama lah orang kata fa aktsara Allah kata aktsaruhum fa a'rada aktsar fahum la yasma'un. Mereka tak dengar. Dia dengar Nabi baca tapi dengar tidak intifa. Tidak intifa. Ayat ini juga memberi peringatan kepada kita bahawa orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah itulah orang yang baik. Jadi sebab apa? Dia akan intifak dengan Quran, dia akan belajar Quran, dia akan macam-macam. Baiklah, kita pergi kepada yang ketiga. Kata di puak kapi, waqalu qulubuna fi akinnah. Hati kami tertutup, telinga kami tersumbat. Kita ada pemisah di antara kita dua, tak ngam. Jadi puak-puak kapi sini mencari alasan untuk tidak menerima Al-Quran, tak terima Al-Quran dan cari alasan. Maka kita juga kena belajar. Bila kita dengar Al-Quran, dengar sunnah Nabi SAW, celik mata, buka telinga, dengar apa orang cakap. Bukan dengar siapa yang bercakap. Di masalah sekarang ni, dia suka dengar siapa yang bercakap. Kalau yang bercakap tu orang yang dia minat, orang yang dia setuju, kelentong lah apa saja pun, goreng lah apa saja pun. Buat mari hadis palsu pun hadis juga. Buat mari cerita pelik pun kita ada makna lain tu, ada makna lain. Awak tak faham je. Pergi belajar lagi dek, adik tak faham lagi tu. Itu dia punya bahasa. Tapi kalau orang dia tak setuju, bawa lah pandangan yang paling jelas dalam dunia ni. Tak boleh pakai ustaz ni. Ini masalah. Sebab akinah, kita tutup minda kita tutup otak kita tak boleh terima awal-awal lagi. Kata di para ulama pendidikan kata, iza sami'ta faqammis wa iza qara'ta faqammis wa iza katabta fafattish atau iza haddasta fafattish. Bila mu baca, kita nak baca maklumat, kita baca semua. Kita nak dengar, kita dengar semua. Tapi waktu kita nak menulis, waktu kita nak bercakap, nak sampai kepada orang, pilih yang sahih. Jangan ambil semua, tangkap muat kata orang, jangan. Kata bahasa orang Arab kata, jangan menjadi seperti hatibul lail. Hatibul lail, maknanya orang pencari kayu api di tengah malam. Faham tak istilah? Cari kayu api tengah malam, maknanya dia ingat ke batang kayu, tarik kena kau ulang. Kata kita ni nak cerita kepada orang tapi baca dalam buku pula buku yang tak ada takhrij hadis, tak ada. Asal jumpa kita ngomong pula la. Yang tanggungjawab kita menyampaikan kepada masyarakat. Baik. Yang keempat, Allah Taala perintahkan Nabi SAW supaya mengisytiharkan siapa dia. Tengok ayat 6, maka Nabi kata, qul innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia seperti kamu juga. Jadi ayat ini nak menolak orang yang mengatakan Nabi SAW bukan manusia seperti orang lain, mari daripada nur, lah, dia mari daripada Adam, mari daripada tanah. Ada yang mengatakan macam-macam lah kelebihan yang diletak pada Nabi, seolah-olah Nabi ini bukan manusia. Betul, ada ulama kata Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad ni manusia tapi bukan manusia biasa. Dia seperti permata yakut di antara batu-batu di tepi jalan. Maknanya itu analogi, bandingan. Nabi tu kemuliaan dia, kehebatan dia ada. Tapi kalau kita nak kata dia ni bukan manusia biasa, bobot batin yang akhir sekali nak mentaklihkan, mentuhankan Nabi, kita kata inilah perbuatan yang cukup berbahaya para pelajar sekalian. Jadi kita kena ingatlah, jangan main-main
Kemudian Nabi SAW bagi tahu, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dalam ayat yang sama, aku diwahyukan. Dalam ayat yang kita baca tu, akhir surah Al-Kahfi, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahin. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amal. Aku manusia tapi yuha ilayya. Manusia yang ada wahyu. Kita kena faham situ. Jangan kata, oh dia ni apa ustaz cakap macam ni, macam memperlekehkan Nabi. Allah Ta'ala perkenalkan Nabi bashar, Nabi itu manusia. Sebab tu Nabi kita makan, dia minum, dia berkahwin. Sebab naluri manusia tu ada. Dia bukan malaikat. Cuma ajaran Nabi SAW, Nabi fokuskan kepada ayat ini, yuha ilayya annama ilahukum. Allah wahyukan pada aku bahawa aku ni, bahawa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Kata ulama, ayat ini menunjukkan ahamiyatut tauhid, kepentingan tauhid. Kenapa Nabi tak sebut solat, zakat, haji, tapi dia sebut ilahukum ilahu wahid, menunjukkan kelebihan tauhid. Yang terakhir dalam ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamah kemudian istighfar. Dia kata ada agak biasanya istighfar dulu baru istiqamah. Kenapa dalam ayat ini Tuhan kata istaqimu wastaghfiru? Istiqamah dan istighfar. Limaza? Timbul soalan. Dia kata istighfar dengan taubat ni nak menghilangkan benda-benda yang tak baik. Sepatutnya istighfar dulu, baru mari istiqamah dah. Macam orang ni tak baik, kamu pergi taubat. Setelah bertaubat, kamu istiqamah. Tapi ayat ni kata istiqamah bertaubat. Apa sebab terbalik? Jawabnya ayat ini bukanlah makna istighfar daripada kekufuran, daripada kemaksiatan yang besar. Tapi maksud dia kamu orang baik-baik sentiasa istiqamah, sentiasa melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, tapi sudah pasti ada kekurangan, sudah pasti ada kelemahan, sudah pasti ada kecuaian. Maka dengan itu kita sentiasa beristighfar li ajlil khauf min wuqu'it taqsir, kerana kita takut kita cuai, tak sempurna amalan kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yughanu ala qalbi. Nabi kata atas hati aku ni ada gangguan. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Aku sentiasa beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya. Berapa kali? Nabi kita istighfar 100 kali satu hari. Hadis ini dalam Muslim. Nabi tak berdosa. Tak ada dosa dia. Cuma dia istighfar tu menyatakan tanda dia sebagai seorang hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Jadi kita di sini kita faham bahawa Nabi selepas solat dia akan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ulama hadis kata sebab Nabi kita bimbang, dia takut dalam solat tadi kurang kekurangan. Subhanallah. Waktu keluar daripada tandas, Nabi kata apa? Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Sebab apa? Sebab nak kedudukan Nabi ni, dia sentiasa, mulut dia sentiasa istighfar, sentiasa sebut nama Allah. Bila duduk dalam tandas, Nabi tak boleh sebut nama Allah, tak boleh berzikir. Maka keluar je, terus dia istighfar. Ini kita fahamlah di sini bahawa istiqamah dan istighfar maknanya kita buat benda baik, tapi kita istighfar, bimbang, takut ada kekurangan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita ni bila dalam ayat kita ni dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.